salam sejahtera semua. Saya Cikgu Fairuz Azmi bin Mazah dari SK Sri Jeluk Kajang. Bersama lagi dengan saya dalam channel Cikgu Fairuz Azmi untuk subjek PJ tahun 4. Unit pada hari ini ialah unit 6, mengejar juara, dan subtajuk bagi tajuk ini ialah litar lumba, dalam braket lari berhalangan. Oleh itu, mari kita teruskan dengan tajuk kita pada hari ini. Seterusnya, seperti biasa, untuk rujukan murid-murid boleh rujuk buku teks tahun 4, muka surat 38. Okay. Seterusnya, pada hari ini, murid-murid akan dapat belajar secara teori berlari berritma melepasi beberapa halangan secara berterusan. Murid-murid juga dapat menentukan jumlah langkah yang tekal ataupun tetap setiap kali melepasi halangan secara berterusan, menerima cabaran dan merasa seronok semasa melakukan aktiviti. Okey. Seterusnya, okey, apa yang cikgu cakap tadi, lari berhalangan ataupun lari berpagar. Lari pecut dengan menggunakan pagar sebagai halangan. Atlet ataupun pemain seharusnya memiliki kepantasan berlari disertai dengan kebolehan melepasi pagar-pagar dengan lancar dan berkesan dalam masa yang paling sesuai. Okey. Kemudian, kelancaran berlari semasa berada di antara pagar-pagar yang terentang ataupun terhalang dan sewaktu melepasi pagar-pagar tersebut merupakan keperluan utama bagi peserta ataupun atlet untuk berjaya dalam suatu perlombaan. Itu yang kita perlukan, berlari mengikut ritma ataupun ritma yang telah tersusun. Kalau 5 langkah, 5 langkah lah. Kalau 6 langkah, 6 langkah lah. Kelancaran ini disebut sebagai ritma. Okay. Atlet juga perlu mempunyai flexibility yang tinggi supaya dapat mengkoordinasikan pergerakan tangan dan kaki agar dapat menghasilkan larian yang lancar. Ini flexibility atau keseimbangan, imbangan yang betul supaya dapat berlari mengikut ritma yang betul. Okey, antara kategori lari berpagar ataupun berhalangan: 100 meter lari berpagar, 110 meter lari berpagar, 200 meter lari berpagar, 400 meter lari berpagar, 400 meter lari berpagar lelaki dan perempuan. Ini antara contoh-contoh kategori untuk lari berpagar. Okey, larian mengikut ritma. Menuju pagar yang pertama, bilangan langkah larian hendaklah tetap. Macam yang cikgu cakap tadi, lariannya mesti tetap, langkah larian tetap. Berlari dengan pantas pecut. Kemudian, jangan melonjak terlalu hampir dengan pagar kerana cara ini boleh menyebabkan peserta melompat terlalu tinggi semasa melepasi pagar. Kemudian, untuk melepasi pagar, kaki yang mula-mula melangkah melepasi pagar hendaklah hampir lurus dan mengarah ke hadapan. Kedua, membongkokkan badan ke hadapan. Ketiga, tangan yang bertentangan dengan kaki hendaklah melangkah dihulur ke depan selari dengan kaki itu untuk melepasi pagar. Tapak kaki belakang hendaklah mengarah keluar semasa kaki hadapan melangkah melepasi pagar. Tarik kaki belakang dengan pantas ke bawah, sebaik saja kaki hadapan melangkah bercecah tanah semasa mendarat. Okay, langkah tu ketetapan kaki depan dan kaki belakang, kaki kanan dan kaki kiri mesti sama. Okey, kemudian berlari di antara pagar. Bilangan langkah hendaklah sama seperti yang cikgu cakap tadi. Berdiri lurus dan mata hendaklah melihat pagar yang berada di hadapan. Mesti mata fokus pada pagar yang hendak kita langkah ataupun lompat. Kemudian, semasa mengakhiri larian, gaya yang sama dengan gaya untuk lari pecut jarak dekat. Mesti dada ke hadapan. Okey, yang ini antara contoh-contoh urutan lari berpagar. Macam mana daripada fasa yang pertama sehinggalah fasa yang terakhir, iaitu fasa pendaratan. Okey, ini untuk pengetahuan murid-murid sahaja. Fasa pendaratan, fasa melepasi,
fasa kehadapan, fasa keseluruhan. Okey. Ini untuk seperti yang cikgu cakap dia, lari mengikut rimal. Tapak kaki ataupun langkah mesti tetap 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian untuk pagar yang pertama, pagar yang kedua. Okey, teknik lompatan. Okey. Teknik pendaratan kaki, persediaan untuk lompat seterusnya. Langkah kaki. Okey, murid-murid boleh lihat gambar rajak ini. Okey. Seterusnya, untuk latihan pengukuhan murid-murid, untuk kefahaman murid-murid, murid-murid boleh klik link kuizi yang cikgu sediakan dan jawab soalan yang cikgu sediakan. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi kita dengan tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.